Tes. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Kalau dengar cakap okey, siapa yang sedang melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selamatkan kita daripada wabak ini. Kita mohon pada Allah ta'ala banyak-banyak. Dengan berkat Nabi SAW, Allah menjauhkan kita ini daripada wabak. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana Allah hidupkan kita sekali lagi. Itu tandanya maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ini ingin memberikan sekali lagi kita untuk berpeluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia biasa ni sentiasa melakukan dosa kepada Allah Taala, sentiasa. Tidak ada orang yang jauh ataupun orang yang tak pernah buat dosa, kecuali para nabi dan para salihin yang diangkat oleh Allah SWT. Kalau para nabi ini menjadi rasul dengan kemuliaan-kemuliaannya, dan para salihin yang mana Allah telah menjadikan mereka, takdirkan mereka ini untuk melakukan pekerjaan yang baik, amal ibadah yang banyak. Jadi insya-Allah kita curi sikit peluang masa ini untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT melalui keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Pelik sikit kerana saya tidak berpakaian baju Melayu ataupun jubah, dan tempat berada di dalam kereta. Dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan doakan agar keadaan semuanya. Saya berada di tempat parking klinik Greentown Ipoh, yang mana pagi tadi isteri pergi klinik untuk pipi dia, darah dia sama ada tinggi ataupun rendah. Jadi pagi-pagi juga pada selesai cek, doktor tahan dia untuk masuk ke labor room. Moga-moga dengan doa-doa sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita akan membaca, kita ambil berkat kita syarah tentang selawat nariyah ini. Moga-moga Allah selamatkan dan Allah jaga kita semua insya-Allah, dan diri saya dan isteri saya dan keluarga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Maka di kesempatan ini saya nak ambil peluang lah untuk kita syarah tentang selawat nariyah ini, yang mana kita masih 2 hari kita tak syarah. Jadi kita nak kongsikan hari ini dengan tuan-tuan bahawa kita permohonan kita yang kedua, iaitu watan fariju bihil qurab. Segala masalah kita hadapi dapat diselesaikan dengan berkat Nabi SAW, dan kita datangkan dalil-dalil dalil-dalil selawat nariyah ini. Para ulama dan para salihin, para awliya, mereka mengamalkan bacaan selawat nariyah ini seperti mana yang dikatakan oleh guru-guru kami. Antaranya guru saya Dr. Syekh Muhammad Azman bin Muhsin. Subhanallah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menjaga guru saya ni dan menjaga ahli keluarga saya, dan Allah memberkati kehidupan beliau, guru saya ni. Yang mana para ulama dikatakan oleh guru saya, mereka mengamalkan bacaan selawat nariah ini sebanyak 4,444 kali. Wallahu alam, saya tak sempat bertanya kepada guru saya kenapa dibaca begitu, tapi inilah amalan yang dilakukan oleh para aulia, para salihin. Dan saya mendengar sendiri daripada guru saya yang lain, daripada Al-Doktor Al-Syekh Al-Habib Omar Kalash, mengatakan juga sebegitu, yang mana para aulia dan para salihin membaca selawat nariah ini sebanyak 4,444 kali. Jadi kita nak ambil berkah daripada selawat ini dengan kita memperdengarkan sedikit syarahan daripada karangan para ulama yang membolehkan kita membaca selawat nariah ini. Dan kita dalam selawat nariah ni ada 6 permintaan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah sampai pada permintaan yang kedua, iaitu dengan lafaz wa tanfariju bihil kurab. Segala kesusahan dapat tersingkap disebabkan keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Jadi kita nak baca dalil yang lain pula. Sebelum ni kita telah menyatakan bahawa bukan sekadar Nabi ini dapat membantu manusia, dapat membantu sahabat untuk menyelesaikan masalah, tetapi Nabi juga membantu makhluk yang lain dari kalangan ataupun dari makhluk yang bernama binatang, yang telah kita bacakan sebelum. Cerita dari seekor ibu rusa dan unta. Hari ini kita nak baca lagi satu dalil yang membolehkan kita membaca selawat nariah. Rasulullah SAW juga mengeluarkan sahabat radhiyallahu anhum ajmain daripada kesusahan kerana hampir kehabisan makanan. Ini terjadi banyak dalam perang Khandaq, dalam peperangan yang mana sahabat Nabi ini mereka dalam keadaan getir, dengan tenaganya mereka sampaikan dakwah, iaitu dengan cara berperang, sehingga bekalan makanan mereka hampir habis. Lalu ada sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi daripada Nabi SAW, an Abi Amrat al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fa asaba an-nas makhmasatun fasta'zana ba'd an-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahri zuhurihim wa qalu yuballighna azza wa jalla bihim. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في نحر ظهورهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا رجالا ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو قال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ببقايا أزوادهم فجعل الناس يجيئون بالحفنة وقال بعضهم بالحثية من الطعام وفوق ذلك فكان أعلامهم من جاء بصاع تمر فجمعها ثم قام فدعا بما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم ثم أمر
qala fama baqiya fil jaish wa a'a ila muluwah wa baqiya mithluhu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawahu wa qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalqallaha abdun mu'minun bihima illa hujiba 'anin nar. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Daripada Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Lalu orang-orang dilanda kelaparan sehingga sebahagian mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk kenderaan mereka. Maknanya dalam satu peperangan sehingga mereka ni berjalan jauh. Mereka ni dan peperangan tersebut lalu hampir kehabisan makanan, lalu mereka ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampung bekalan makanan mereka ini. Mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih kenderaan mereka. Maknanya kenderaan pada ketika itu adalah unta ataupun kuda. Jadi apa-apa pun adabnya tentera Islam terhadap sebagai walaupun kenderaan itu mereka punya, mereka akan minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kami nak sembelih haiwan kenderaan kami ni, bukan haiwan yang bawa barang, kenderaan nak pergi berperang tu. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, Allah akan menyampaikan kita dengan mereka. Maka ketika Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW bermaksud membolehkan mereka menyembelih haiwan kenderaan itu, maka dia berkata, ketika ada orang sahabat Nabi minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kami sembelih kenderaan kami ni, binatang tunggangan kami ni. Maka ketika itu Sayyidina Umar perhati dia sahabat Nabi yang minta izin kepada Rasulullah. Lepas tu Sayyidina Umar pun datang kepada Rasulullah dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika esok kita menjumpai musuh dalam keadaan lapar dan berjalan kaki? Subhanallah. Cadangan Sayyidina Umar ini nak menunjukkan bahawa bukanlah Sayyidina Umar tidak bersetuju dengan permintaan sahabat kepada Rasulullah SAW, tetapi panjangnya, jauhnya pandangan para sahabat ini yang telah dididik oleh Rasulullah SAW ni, timbullah persoalan Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kita sembelih binatang tu hari ni, sedangkan hari ini kita masih ada saki baki makanan, kalau kita sembelih binatang tunggangan, apa yang kita nak makan pada hari esoknya? Kalau kita berjumpa dengan musuh lagi tenaga lagi guna banyak. Jadi macam mana ya Rasulullah? Takut-takut nanti besok kita jumpa dengan musuh, kita tak ada dah binatang tunggangan untuk kita naik, untuk kita berperang dengan musuh. Macam tu maksud Sayyidina Umar. Jika engkau mau ya Rasulullah, ni Sayyidina Umar bukan saja membangkang, dalam istilah ni bukan maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW ataupun membangkang apa yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW. Bermakna bukan mereka membangkang ataupun melanggari, telah katakan seperti dalam peristiwa perang Badar, yang mana SAW berhenti di satu tempat. Di depan tempat itu banyak telaga-telaga Badar. Jadi ada seorang sahabat, saya tak ingat namanya, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia pergi bertemu kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, bukan niat dia nak membangkang pilihan Rasulullah, kerana Rasulullah ketika itu dia suruh sahabat-sahabat berhenti di situ, dan untuk sebagai satu tempat untuk tentera Islam rehat. Maka datang sahabat lain, seorang sahabat ni
tanya kepada Rasulullah, bukan dia nak bangkang. Tempat itu menjadi pilihan Rasulullah untuk berhenti rehat. Bagi tentera Islam ni duduk rehat kejap setelah perjalanan jauh. Maka datang seorang sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah tempat yang kita berhenti sekarang ni adalah adakah ia pilihan engkau ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala?" Tengok cerdiknya para sahabat ni, dia bertanya dengan Rasulullah ni dengan penuh adab. Bukan dia marah maki Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau pilih tempat ni?" Bukan. Dia bertanya dengan dua persoalan. Adakah engkau pilih tempat yang engkau berhenti ni, ya Rasulullah, atas pilihan engkau ataupun wahyu pada Allah? Sebab sahabat-sahabat ni takut sekiranya ia datang daripada Allah Subhanahu Taala, dia merupakan wahyu daripada Allah Taala. Takut-takut bila sahabat ni membangkang wahyu Allah Taala ni, takut Allah turunkan azab. Maka sahabat-sahabat Nabi tanya macam tu kepada Rasulullah dalam peperangan Badar, "Ya Rasulullah, tempat yang kita berhenti sekarang, adakah pilihan engkau ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini adalah pilihan aku." Maka sahabat tu kembali bercakap, memberi cadangan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ini adalah pilihan engkau, saya cadangkan kepada engkau, ya Rasulullah, kita anjak ke depan sikit, kita pergi ke depan sikit supaya kita dapat kuasai sebilangan besar telaga-telaga Badar di hadapan tu, dan kita tinggalkan satu saja telaga Badar untuk kaum musuh, supaya bila kita bertemu dengan musuh untuk berperang, maka kita ada cukup tenaga. Kerana apa? Kita ada bekalan air yang mencukupi." Subhanallah. Jangan daripada sahabat Nabi yang bukan kerana membangkang pilihan Nabi SAW. Sebab itu adabnya sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tempat tadi tu, tempat yang kita duduk sekarang ni, adakah pilihan engkau ya Rasulullah ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala?" Maknanya sahabat-sahabat sangat berjaga-jaga dan beradab dengan Rasulullah SAW. Jadi cerita tu hampir sama dengan keadaan ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Rasul. Cuba kita fikir, bukan dia ajak Rasulullah fikir sebab Rasulullah tu tak mampu berfikir. Rasulullah ni seorang yang bijaksana, yang jauh pandangan Rasulullah ni. Cuma tu kerana nak bagi cadangan kepada Rasulullah, mungkin cadangan itu lebih baik. Seperti juga dalam peristiwa setelah peperangan Badar dimenangi oleh tentera Islam, maka ada 70 tawanan Islam ni, maknanya tawanan yang mana tentera kafir Quraisy yang kalah dijadikan tawanan. Maka Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana kita nak buat dengan tawanan ini? Maka masing-masing bagi pendapat. Lalu Allah turunkan wahyu, maka Rasulullah pun pilih salah satu yang terbaik. Allah pandu kan pilihan Rasulullah. Bukanlah kerana sahabat ni dia bertanya kepada Rasulullah tu kerana nak bangkang, cuma cadangan. Dan Rasulullah ni juga seorang yang selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat baginda. Maka Sayyidina Umar cakap dalam peristiwa ini, dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau kita sembelih hari ni untuk jadikan binatang tunggangan kita ni sebagai makanan, takut-takut esok hari kita tak ada bekalan dah. Kita nak bertemu dengan musuh pada esok hari, takut kita tak ada bekalan makanan, takut kita tak ada tenaga. Jadi bila tak ada tenaga, tak boleh nak perang, tak boleh nak lawan sungguh-sungguh. Maka jika engkau mahu ya Rasulullah, bukan persoalan saja yang ditimbulkan oleh Sayyidina Umar, tetapi bila ada persoalan, dia bagi cadangan pula kepada Rasulullah. Rasulullah ni, Allah memandu Rasulullah ini dengan wahyu. Cuma bukanlah nak kata bila Rasulullah pilih cadangan seorang sahabat ini, bukanlah Rasulullah ini membelakangi wahyu, tidak. Tetapi Rasulullah pandangan sahabat-sahabat setelah bermusyawarah itu juga di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
wahyu Allah Ta'ala. Allah pandu Rasulullah ni sampai Rasulullah wafat. Lalu Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kamu nak mau tengok cadangan aku ni macam mana, kita panggil semua orang agar membawa sisa-sisa bekalan Nabi, sisa-sisa bekalan makanan mereka yang masih tinggal. Lalu engkau doakan kepada Allah Subhanahu Taala agar bekalan itu diberi keberkatan." Sayyidina bawalah yang keping ke, bawa semua, kita minta dia orang ni kumpulkan makanan di satu tempat, dan saya minta engkau ya Rasulullah, kerana engkau bila berdoa Allah akan terima saja. Minta engkau doa kepada Allah Subhanahu Taala dengan minta kepada Allah Taala supaya Allah berikan keberkatan makanan yang sikit ini. Allah akan menyampaikan kami dengan doamu, atau akan memberikan keberkatan kepada kami dengan doamu. Tengok tawassul para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah. Dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong aku bagi cadangan kepada engkau, kumpulkan semua makanan, dan kami minta engkau doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan keberkatan ini, supaya bila nak makan nanti semua orang cukup, semua orang rasa kenyang. Kemudian kami juga mengharapkan bantuan daripada Allah Ta'ala dengan keberkatan engkau ya Rasulullah." Tengok tawasul para sahabat kepada Nabi. Kalau kita kata orang yang bertawasul ini syirik, kenapa sahabat tak pergi doa sendiri? Resah dalam keadaan mereka dah resah. Besok ada lagi peperangan, sedangkan makanan hampir habis. Kenapa mereka tidak berdoa direct kepada Allah Ta'ala, berdoa sendiri? Kerana para sahabat mengetahui pada Rasulullah ini lebih keberkatannya Allah beri kepada baginda Nabi SAW. Allah beri sangat kemuliaan kepada baginda Nabi SAW, sehingga bila segala doa Nabi banyak Allah terima. Doa Nabi semua Allah terima. Maka Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka agar membawa sisa makanan mereka. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ikut sama pergi berperang itu datang dengan membawa makanan sepenuhnya, kedua telapak tangan. Semua, setiap orang dia bawa penuh dua telapak tangan ni makanan. Ada yang ni bawa satu cekup tangan macam ni. Semua kumpul. Maka setelah dikumpulkan makanan itu pada satu tempat, sebahagiannya ada yang membawa secedok tangan, dan ada yang lebih daripada itu. Ada yang mungkin ada satu besin ke apa kan, makanan yang mereka masih tinggal. Paling banyak yang membawa satu syak kurma. Satu syak ni wallahualam, nak cerita satu syak ni pun macam mana dia ukuran dahulu. Syak ni satu ukuran dulu. Boleh kata kita kata mungkin tin Milo dulu. Tin Milo yang besar, tu dipanggil satu syak. Kalau ada kesilapan boleh tuan-tuan betulkan. Satu syak kurma, satu tin besar Milo yang dulu. Dulu Milo dia ada tin, dia ada Milo tin, tu. Lalu Nabi SAW mengumpulkannya pada satu tempat. Kemudian Nabi SAW berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Dan Allah mengkendaki doa Nabi SAW dengan apa yang Allah kendaki untuk berdoa. Kemudian Nabi SAW memanggil para tentera dengan membawa wadah makanan mereka. Nabi memerintahkan mereka mengambil bekalan dari makanan itu, sehingga semua wadah mereka penuh dengan makanan. Subhanallah. Wadah ni macam alat macam pinggan lah, mangkuk ke apa kan. Nabi, setelah Nabi doa, Nabi panggil balik sahabat-sahabat Nabi yang pergi berperang tu. Ni, okey, boleh ambil dah makanan ni. Boleh ambil dah makanan ni. Ambil. Dan sehingga dikatakan oleh para sahabat,
Sayyidina Umar mengatakan dan sahabat yang lain mengatakan bahawa setiap orang dapat satu wadah ataupun setiap bekas yang mereka bawa pergi kepada Rasulullah dan ambil makanan itu, setelah didoakan oleh Rasulullah, mereka kembali dalam keadaan bekas mereka itu penuh, dan bila mereka makan mereka rasa kenyang, bertenaga. Kemudian Nabi memanggil para tentera dengan membawa wadah makanan mereka. Nabi memerintahkan mereka mengambil bekal dari makanan itu, sehingga semua wadah, kata Nabi, kata hadir ini, sehingga semua wadah mereka penuh dengan makanan dan masih tersisa makanan seperti sebelum mereka ambil. Subhanallah, ini mukjizat Nabi SAW. Nabi, antara mukjizat Nabi boleh membanyakkan makanan yang sedikit. Tu dia. Nabi boleh membanyakkan makanan yang sedikit. Dan setelah semua para sahabat mengambil makanan yang masih tersisa, makanan yang telah didoakan Nabi kepada Allah Ta'ala untuk mendapat keberkatan, maka sahabat pun pelik, semua orang dah ambil, tetapi yang berbaki di depan Rasulullah itu masih ada seperti orang belum ambil lagi makanan tu. Maknanya kalau banyak tu yang dikumpulkan oleh para sahabat sebelum Nabi doakan, maka banyak itulah juga makanan setelah semua para sahabat mengambil makanan sedikit seorang, sehingga penuh, setiap seorang tu penuh bekas-bekas mereka. Subhanallah. Ni sekali lagi Nabi SAW, Nabi boleh membanyakkan makanan yang sedikit. Tu saya ingat lagi ayat guru saya, dia kata antara mukjizat Nabi SAW, Nabi boleh membanyakkan makanan yang sikit, Nabi boleh membanyakkan air yang sikit. Jadi banyak hadis Nabi. Maka sehingga semua wadah mereka ini penuh dengan makanan dan masih tersisa makanan seperti sebelum mereka ambil. Lalu Rasulullah SAW tersenyum lebar dan berkata, aku Tuhan selain Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah. Nabi pun melafazkan kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata guru kami Syekh Omar Kalash Asy-Syafi'i Al-Husaini, barang siapa yang memperbanyakkan tahlil di bibirnya, maka Allah akan mudahkannya untuk melafazkan di akhir ketika saat dia menghadapi sakaratul maut. Dan ada warid daripada hadis yang diceritakan oleh guru kami juga, bahawa barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, dan lain yang ada kalimah tahlil, maka la yatamassa dikatakan dalam hadis itu, maka Allah tidak akan meletakkan pada badannya, ataupun bahasa yang paling senang, badannya tidak akan dijilat oleh api neraka. Subhanallah. Jadi Nabi sendiri pun membaca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anni dan bahawa aku adalah Rasulullah. Kenapa Nabi mengaku diri sendiri? Nabi membaca syahadah. Kalau kita yang baca, kita mengaku bahawa Nabi yang seorang Rasul. Tapi Nabi sendiri yang baca benda ini kerana apa? Telah menunjukkan mukjizat kepada Nabi sebagai tanda kepada Rasulullah bahawa engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan bahawa Rasulullah ini adalah pilihan Allah, Rasulullah ini adalah di bawah jagaan Allah, sehingga Allah
memaksumkan mereka, maknanya Allah mengampunkan dosa para nabi dan para rasul. Sedangkan kita tak boleh kata setiap nabi ada dosa. Walaupun peristiwa yang terjadi setiap nabi itu menunjukkan pada akal kita, menunjukkan seperti mereka ini buat dosa, sedangkan itu bukanlah dosa. Dan itu bukanlah kesilapan yang boleh kita sebut dan kita beritahu kepada orang. Allah, antara perkara haram yang kita katakan bahawa yang perlu kita jauhkan dalam melalui perkataan adalah kita tidak boleh mengatakan bahawa para nabi dan rasul ini melakukan dosa sehingga Allah menjadikan, kita tak boleh kata. Maka Rasulullah sendiri pun mengucap 2 kalimah syahadah dan mengaku dirinya wa anni Rasulullah. Ini menunjukkan Allah menyayangi baginda, Allah nak tunjuk kemuliaan baginda, Allah nak memperakui kepada masyarakat bahawa inilah kekasih aku, inilah Habibullah, ini sahibul Quran, inilah sahibul jannah, inilah Sayyidul Anbiya, inilah Sayyidil Mursalin. Allah nak menunjukkan bahawa Nabi SAW ini dipenuhi dengan mukjizat yang dibantu oleh Allah SWT. Kata para ulama, sepanjang hayat baginda Nabi SAW, Allah telah menjadikan 3,000 dan lebih mukjizat kepada baginda Nabi SAW untuk mengalahkan musuh-musuh Rasulullah. Maka seorang hamba yang beriman tidak berjumpa dengan Allah kecuali maka ini menunjukkan bahawa para sahabat ketika dia berada bersama Rasulullah, ketika saat getir, kalau dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mendoakan kepada sahabat, mendoakan keberkatan daripada, memohon kepada Allah keberkatan terhadap makanan mereka yang hampir habis, sehingga Allah jadikan, menunjukkan kepada sahabat-sahabat makanan yang sedikit itu boleh mencukupi untuk dijadikan bekalan kepada semua sahabat yang ada ketika itu. Jadi Sayyidina Umar ni bertawasul kepada Rasulullah. Dia cakap apa dalam hadis ni? Dia kata apa? Jika engkau mau ya Rasulullah, membawa makanan, sisa-sisa makanan mereka, lalu engkau doakan kepada Allah agar bekal itu diberi keberkatan. Allah akan menyampaikan kami, Allah akan berikan keberkatan makanan itu pada kami. Allah akan jadikan pertolongan yang akan datang itu, yang Allah akan bantu engkau itu sebagai pertolongan kepada kami, dan atau akan memberikan keberkatan kepada kami dengan doamu. Ya Rasulullah, tolong doa kami nak keberkatan tu, supaya semua di antara kami ni dapat makan, dan makanan itu cukup untuk kami ya Rasulullah. Maka tengok Sayyidina Umar kata, dengan doamu ya Rasulullah. Tawasul ke? Tawasul lah. Ini adalah tawasul daripada para sahabat kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Apatah lagi Rasulullah sekarang dah wafat, dah tinggal kita 1,400. Jadi kita kena dibolehkan untuk bertawasul kepada Rasulullah. Bukan kita minta kepada Rasulullah bagi manfaat kepada kita. Yang beri manfaat itu adalah Allah, dan pembawa manfaat itu adalah Rasulullah. Rasulullah ini orang yang sangat bermanfaat. Rasulullah ini sahibul manfaah, yang membawa manfaat rahmatan lil alamin kepada keseluruhan umat. Maka kita ketahui bahawa Rasulullah ini, kita yakin dari sudut akidahnya bahawa kita yakin yang memberi manfaat, yang memberi kemudaratan itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa manfaat, membawa kebaikan, yang mengeluarkan kita daripada kejahilan, kezaliman adalah Rasulullah. Dan bukanlah Rasulullah itu pembawa hidayah, bukanlah Rasulullah itu pemberi hidayah, tetapi Rasulullah itu adalah pembawa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
kita membaca selawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Ini adalah selawat yang banyak diamalkan oleh para ulama, tanda kita bertawassul di atas keberkatan Rasulullah yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Dan kebanyakan para ulama bila mengamalkan selawat ini, mereka ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah memuliakan kehidupan mereka. Yang kedua, tidak ada benda lain yang kita rindukan adalah untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka mereka mengamalkan selawat-selawat, maka mereka diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpi, seperti mana yang telah disebut di dalam hadis yang mana Nabi bersabda, yang bermaksud bahawa barang siapa yang bertemu denganku di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, maka adalah itu adalah sebenar-benarnya aku, kerana syaitan itu tidak boleh menyerupai diriku. Subhanallah, dengan selawat kita akan dapat rasa hilang kerinduan kepada Rasulullah, dengan Allah memberikan keberkatan ke dalam kehidupan kita. Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita, di dalam mimpi, dengan wasilah kita membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Hari ini kami diuji oleh Engkau dengan ini, ya Allah. Wabak ini, virus ini sangat kecil, ya Allah, tetapi sangat ditakuti oleh semua manusia di dunia ini, ya Allah. Bukanlah takut kepada makhluk-Mu, ya Allah, tetapi kami yakin ini adalah ujian Engkau, ya Allah. Setiap ujian kami adalah tanda Engkau sayang, ya Allah, dan tanda Engkau adil, ya Allah. Adil sebab apa, ya Allah? Adilnya Engkau, ya Allah, kerana Engkau memberi kami peluang kali kedua dan kali keberapa kami tidak dapat kira untuk kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Kami ini dan saya ini, ya Allah, sentiasa melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami banyak urusan yang kami tak dapat tinggalkan di dunia ini, ya Allah. Tapi kami bukanlah gila kepada dunia ini, ya Allah. Jadikan hati kami ini yang tidak gilakan dunia, ya Allah, tetapi kami sangat rindukan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan bekalan dunia kami ini sebagai bekalan yang manfaat di akhirat nanti, ya Allah, sebagai amalan yang dapat menolong kami sejahtera di dunia akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, dengan wabak ini, ya Allah, kami redha. Kedatangan wabak ini telah memberi keinsafan kepada kami, ya Allah, betapa, dan memberi sedar kepada diri kami, ya Allah, betapa besarnya kuasa Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin ini adalah satu jalan Engkau nak menginsafkan kami, ya Allah. Mungkin dengan ujian wabak ini, ya Allah, Engkau telah menyedarkan ramai manusia yang sekarang ini berada di dalam kelalaian, termasuk yang cakap ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon keberkatan-Mu, ya Allah, yang dan keberkatan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja masalah yang kami hadapi, ya Allah, tolonglah kami selesaikan, ya Allah. Ya Allah, tolongkan kami, ya Allah. Tolong mudahkan segala urusan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, dengan wabak ini juga, ya Allah, sekaligus kami prihatin terhadap jiran-jiran kami, saudara-saudara kami, ya Allah, yang mana sebelum ini kami tidak menghairankan apa yang berlaku terhadap mereka, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Engkau, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jagalah
kami ini daripada terkena wabak ini ya Allah, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jauhkan ahli keluarga kami, sanak saudara kami ya Allah, adik-beradik kami, adik-beradik ipar kami ya Allah, jauh daripada terkena wabak ini ya Allah. Sesungguhnya kami yakin juga ya Allah bahawa wabak ini sangat serius ya Allah, dan sangat mudah dijangkiti ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala wa ya dafi'al waba wa ya dafi'al fasya, idfa'anna kulli bala, idfa'anna kulli waba, idfa'anna kulli fasya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah. Tidak ada yang maha menjaga melain Engkau ya Allah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Engkau saja, Tuhan yang Maha Esa. Dan kami yakin bahawa Engkau ada tanpa tempat ya Allah. Inilah akidah kami, dan kami yakin dengan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami daripada wabak ini. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama beramal membaca selawat nariyah ini. Moga-moga Allah melepaskan segala masalah yang kita hadapi. Moga-moga Allah menjadikan kita ni insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan saya mohon maaf juga, bukanlah saya nak menunjuk-nunjuk dengan buat video ini, sekadar perkongsian yang dapat saya sampaikan. Dan doakan saya supaya, dan saya doakan kepada tuan-tuan, semoga kita ini berada di dalam redha Allah. Kerana yang cakap ini juga banyak dosa dan banyak buat masalah di dunia ini. Jadi dengan cara ini, moga-moga tuan-tuan dapat share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, supaya kita tahu bahawa amalan para ulama terdahulu dapat kita amalkan sehingga hari ini. Antaranya salah satu ialah kita beramal dengan membaca selawat nariyah sekadar yang kita mampu. Kalau kita tak mampu untuk capai seperti mana para ulama dahulu membacanya sehingga 4,444 kali, sekadar yang mampu, supaya di akhirat nanti kita dapat bersama-sama dengan Nabi SAW di syurga yang kekal abadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.